Selamat pagi, Cikgu. Okey, duduk. Terima kasih, Cikgu. Hari ini sihat semua tak? Sihat. Orang tidak ada ketua kelas. Hadir semua. Hadir semuanya sudah ini. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu akan paparkan video lah untuk topik kita pada hari ini. Kenapa 5 rakyat negara India tinggal di Malaysia? Iran. Sehingga 2017, seramai 1,336 warga negara Iran telah menjadikan Malaysia sebagai rumah kedua mereka dengan status Malaysia sebagai sebuah negara yang mudah bagi banyak masyarakat Islam untuk hidup. Britain. Terdapat 2,412 individu rakyat Britain. Mereka memilih untuk menjadikan Malaysia sebagai rumah kedua mereka. Dengan cuaca beriklim panas, warga Britain cukup gemar untuk tinggal di Malaysia. Bangladesh. Warga Bangladesh yang datang ke Malaysia selalunya mendapat persepsi negatif, tetapi amat mengejutkan, seramai 3,546 individu warga Bangladesh sehingga kini memilih untuk menjadikan Malaysia rumah mereka. Jepun. Seramai 4,225 warga negara Jepun memilih untuk tinggal di Malaysia. Walaupun dari segi fasiliti, Jepun pasti lebih baik. Ia kerana harga tanah dan rumah yang melambung sangat-sangat tinggi di negara mereka. China. China sudah menyumbang sebanyak 4.4 bilion ringgit Malaysia untuk pembangunan ekonomi negara Malaysia kita saja tahu. Padahal kenapa mereka nak tinggal di Malaysia? Okey, jadi melalui video yang cikgu paparkan tadi, apakah yang kamu faham ataupun yang input yang kamu dapat dari video tadi? Ramai orang datang kat Malaysia sebab mereka suka dengan cuaca, ekonomi. Ya, lagi Pindahan pindahan dari negara-negara. ya, lagi Migrasi. Kasih dulu. bagaimana migrasi itu berlaku? Berpindah. Adakah mereka tinggal di Malaysia suka-suka saja ataupun ada faktor? Ada faktor tarikan dia juga. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar tentang migrasi penduduk. Yaitu kita akan belajar tentang kesan migrasi terhadap sebuah negara. Jadi sebelum itu cikgu akan beritahu dulu apa itu migrasi. Migrasi ini maksudnya perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain, sama ada dalaman ataupun antarabangsa. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi, cikgu akan beritahu objektif kita pada hari ini lah, iaitu kita akan membuat justifikasi kesan migrasi terhadap sebuah negara. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih dalam, cikgu akan terangkanlah apa yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu dalam migrasi ini kita bahagi kepada dua, iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Jadi kedua-dua migrasi ini akan memberikan kesan yang mendalam kepada ekonomi dan sosial di negara kita ataupun negara yang kita pindah tu. Sama ada kesan itu positif ataupun negatif. Jadi sebelum itu cikgu beritahu dulu apakah maksud migrasi dalaman. Adakah ada kamu tahu maksud migrasi dalaman ni? Dalam negara itu sendiri. Kalau migrasi antarabangsa? Luar negara. Ya, betul. Jadi maksudnya migrasi dalaman ni dia tidak keluar daripada sempadan. Manakala migrasi antarabangsa ni keluar daripada sempadan. Contohnya warga negara Indonesia dia bekerja ke Malaysia. Begitu. Jadi kita akan pergi ke migrasi dalaman, iaitu kita akan membincangkan tentang kesan ekonomi dan kesan sosial, sama ada positif ataupun negatif. Jadi kesan yang pertama ialah, jadi apabila berlakunya perpindahan ataupun migrasi ke tempat itu, maka kerajaan akan membangunkan kawasan yang baru. Jadi apabila tambahan penduduk yang berlaku, maka infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, klinik dan kemudahan asas akan dibina untuk menyambung keperluan apabila berlakunya tambahan penduduk. Macam contohlah, macam Malaysia ni kan dulu dia merupakan kampung sahaja. Jadi apabila berlakunya perpindahan penduduk, tambahan pelajar, jadi merupakan banyak infrastruktur yang dibina. Lepas itu
apabila adanya pertambahan penduduk, jadi berlakunya aktiviti ekonomi seperti pertanian, perniagaan kecil dan tempatan juga berkembang di suatu jabatan tersebut. Jadi adakah kamu tahu di manakah tempatan itu ada? Ya. Tempatan ataupun pindahan penduduk ini yang terdapat di Malaysia. Tahu juga. Jadi sebenarnya kawasan baru ini selalunya berlaku di kawasan Kedah, yaitu berkaitan dengan pertanian. Kedah ini maksudnya tanah rendaman baru. Tanah sawit. Ya betul. Ya. Jadi penduduk ini berpindah dari, contohlah penduduk ini dari bandar, mereka mau pindah ke luar bandar. Jadi menyebabkan kerajaan membangunkan kawasan yang baru ini untuk menampung kawasan penduduk supaya tidak terlalu padat. Jadi kesan yang kedua ialah taraf hidup pikiran meningkat. Jadi bagaimana mereka boleh meningkatkan taraf hidup mereka ini? Mereka akan bekerja. Selepas mereka bekerja, mereka akan dapat gaji. Jadi selepas mereka dapat gaji, mereka boleh membeli keperluan ataupun kehendak yang mereka perlukan. Jadi apabila mereka bekerja ni, mereka boleh meningkatkan taraf hidup mereka, sama ada dari struktur gaji ataupun dari aspek yang lain. Jadi apabila sudah mereka mendapat gaji kan, mereka akan hantar duit tu pergi ke negara asal mereka ataupun untuk keluarga mereka. Jadi migran ini tadi boleh meningkatkan taraf hidup mereka. Cikgu nak tanya contoh, negara apa yang banyak bekerja di negara kita ni? Bangladesh. Lagi? China. Ya betul. Jadi sekiranya mereka sudah mendapat gaji, kemanakah mereka akan menghantar duit tersebut? Hantar balik kampung. Balik Ya desa. betul. Jadi sekiranya mereka sudah mendapat gaji, sudah semestinya mereka akan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Jadi cikgu nak kamu fokus semua sebab nanti kita ada aktiviti yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi lepas tu kesan yang ketiga iaitu meningkatkan pasaran barangan. Jadi apabila sebuah kawasan tersebut mengalami peningkatan penduduk, jadi permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan turut meningkat. Lepas itu perniagaan dapat berkembang kerana bilangan pengguna utama. Lepas itu yang ini kebanyakannya berlaku di bandar-bandar yang besar ataupun bandar yang dekat dengan kawasan perindustrian seperti Justan. Di Justan ni apa perindustrian yang berlaku di situ? Cikgu nak tanya misal. Ya betul. Di Justan ni berlaku perkilangan. Kilangan. Kalau di sini Australia ni, Buah. Kebun buah. ya betul, kebun buah dan berkaitan dengan kereta Australia ni. Jadi apabila kawasan tersebut berlaku peningkatan penduduk, jadi permintaan terhadap barangan tersebut pun meningkat juga. Jadi sekiranya permintaan barangan ini berkurang, jadi kawasan tersebut akan mengalami inflasi. Bermaksud penduduk tinggi, tapi barangan dia berkurang. Jadi boleh berlaku kebeluran lah. Jadi sekarang ni kamu semua faham tak? Ah, cikgu. Lepas tu kita akan pergi ke kesan yang negatif yang berlaku sekiranya kesan kepada migrasi dalaman, iaitu kekurangan tenaga pekerja. Jadi bagaimanakah tenaga pekerja ini boleh kurang? Contoh, kita ni tinggal di satu tempat kan. Lepas tu di tempat kita ni banyak sektor ekonomi yang rancang digiatkan. Lepas tu kita berpindah dari kawasan kita ni, kita menyambung mengerjakan. Jadi kawasan tempat tinggal kita tu tersebut akan kekurangan tenaga kerja. Contohnya macam kawasan tersebut banyak sektor pertanian seperti tanam padi, sawit, dan menyebabkan tenaga manusia ataupun tenaga buruh ni kurang. Lepas itu jika berlakunya kekurangan tenaga pekerja ni, dia boleh memberi kesan pada hasil apa? Ya, pertanian dan menyebabkan ekonomi di
sebuah negara tersebut akan berkurang disebabkan oleh tenaga pekerja ini berhijrah dari satu tempat untuk pergi ke tempat yang lain. Maka tempat tinggal tersebut kekurangan tenaga pekerja. Jadi yang ini kekurangan tenaga pekerja ini selalunya berlaku di kawasan yang mana? Datang sawit. Perkampungan. Lagi? Perkampungan. Lagi? Kereta. Ah? Mati. Kereta. Ya betul, di Vega pun boleh. Di tapi selalunya kebanyakan kalau Malaysia di kelapa sawit lah. Sebab Malaysia banyak membuka tanah-tanah baru untuk menyerobak kelapa sawit. Ya betul, satu tan pun hampir 700-800. Hampir Saya nak kopi sawit. jauh lebih juga. Itu dia nak kopi sawit. Ya betul. Jadi itu tadi dari aspek ekonomi. Jadi kita akan pergi ke aspek sosial. Sekiranya kesan ini berlaku kepada migrasi dalaman. Jadi yang pertama ni dari aspek sosial ialah kemudahan infrastruktur meningkat. Bagaimana kemudahan infrastruktur ini meningkat? Apabila sesuatu kuasa menerima pemasukan penduduk yang ramai, kerajaan dan pihak kuasa perlu menambah atau menaik taraf pelbagai kemudahan asas. Jadi kita boleh tanya Maxno, apakah kemudahan asas yang dibina di sesuatu kawasan tersebut sekiranya tambahan penduduk kan? Hospital itu ya, pusat kesehatan. Ya betul, betul ya. Apakah kemudahan infrastruktur yang dibina? Jalan raya. Serina. Orang tanah gitu. ATM. Ya betul. Jadi sekiranya berlaku Shopping mall itu. shopping mall pun betul, iaitu dia termasuk dalam kemudahan. Sekolah. Sekolah pun dia pusat pendidikan. Oh. Jadi sekiranya kemudahan dan infrastruktur yang meningkat, apakah yang kesannya akan berlaku kepada penduduk tersebut? Maju. Ya maju. Jadi penduduk ini dapat akses yang lebih baik lagi dan mereka tidak ketinggalan. Jadi inilah kesan yang akan berlaku sekiranya berlakunya tambahan penduduk di suatu kawasan tersebut. Jadi contoh yang paling signifikan dengan kita yaitu Thailand di Bangkok. Bangkok ini merupakan ibu. Ya betul, Mumbai. Ya betul. Jadi kebanyakan penduduk ini dia akan hijrah ke kawasan bandar-bandar besar ini. Kenapa dia berpindah ke kawasan bandar-bandar besar? Minyak murah. Lagi? Banyak maju kerjaan. Ya betul. Jadi sekiranya kerajaan tidak membina infrastruktur ini, jadi dia akan membawa kesan yang lebih buruk lagi, yaitu terjadinya kawasan rumah setinggan. Jadi kerajaan akan membina ataupun meningkatkan lagi infrastruktur di kawasan yang berlakunya pembinaan penduduk tadi. Ini apa yang kita cakap tadi. Jadi sekiranya kerajaan ini tidak membentuk ataupun membina infrastruktur, jadi akan berlakunya salah setinggan. Salah setinggan ini kebanyakannya berlaku di kawasan mana? Kalau di Malaysia. Pinggir bandar. Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur lagi. Bangkok. Kalau di Indonesia, Indonesia. Jakarta. Ya, kata. Jadi mereka tidak mampu untuk menyewa rumah kan. Jadi mereka akan membina, Sewa kos-kosan. membuat rumah ni tanpa permit. Dia tinggal dalam kontainer. Ya betul, di kawasan veteran dan buat rumah sendiri. Jadi masalah rumah setinggan ni banyak berlaku di kawasan bandar. Tapi mereka buat rumah ni tanpa permit dan kadang-kadang mereka tinggal di kawasan bawah jambatan kalau di Jakarta. Jadi di bandar-bandar besar yang contoh tadi lah, Hong Kong, Jakarta, Manila dan Malaysia pun termasuk juga. Jadi mereka tidak mampu untuk bayar rumah sebab disebabkan di kawasan bandar rumah ataupun kos dia Tinggi. ya betul. Jadi migran ni mengambil jalan yang lebih mudah, iaitu mereka membina atau menetap di kawasan setinggan seperti yang gambar ni.
elektrik pun tiada, air pun tiada. Jadi mereka cukup sekadar untuk tinggal sahaja. Jadi sekarang ni ada apa-apa soalan? Satu apa yang kamu ingin tahu? Jadi lepas kita telah belajar tentang topik tadi, kita akan membuat aktiviti. Jadi cikgu nak kamu cakap apakah aktiviti yang akan kita buat? Barakot. Lagi? Bertanya. Cepat. Jadi tanpa menanyakan masa cikgu, kita akan clearing work. Pernahkah kamu buat clearing work? Pernah. Tidak pernah. Pernah Oh, jadi sebelum tu cikgu akan terangkanlah apakah itu clearing work ni. Pelaksanaan clearing work ni boleh secara berkumpulan, diberikan tugasan dan menyiapkan dalam kertas maju. Lepas itu murid menambah hasil kerja dia di dinding. Lepas tu kumpulan lain akan komen ataupun menambah baik isi yang terdapat dalam hasil kerja tadi. Jadi lepas tu habis nanti akan dihentakkan. Jadi cikgu nak buat dua kumpulan lah. Yang ini kumpulan pertama, yang ini kumpulan kedua. Boleh cikgu. Jadi cikgu akan bagi kamu kertas maju. Lepas itu saya nak ketua ambil soalan yang dia dapat lah. Depan ni ketua. Depan ni ketua. Jadi masa kita buat ni yaitu 5 minit. Saya masukkan dulu lah. Dekat cikgu. Wow. Pas kan. Boleh bagi kita di sini. Jadi cikgu akan bagi kamu mengatakan apa. Jadi kamu boleh juga buat dalam Pertamina ataupun ikut kreativiti kamu lah. Jadi kita mula dalam masa 5 minit. Ikut soalan yang kamu dapat tadi itu kamu tulis huraian, lepas itu gambar itu kreativiti kamu lah supaya itu yang kamu dapat slide tadi. Cikgu sini cikgu. Ya. Dia ada sedikit dan gitu. Jadi macam tadi dia pakai alui. Lepas tu ini gaji dia meningkat. Ini tadi dia pakai barangan tadi. Jadi macam yang tadi. Di meja ruang kerjaan yang tadi. Saya ikut sekolah. Betul dia macam tu dia tadi ruang dan barang. 3 minit lagi ya. Telepon kamu dekat.
belum kerjaan. Jadi ada kumpulan lain yang sama isi kumpulan. Ini pusat tu je. Ada berapa? Cikgu makanan apa dah itu? Hah? Cikgu makanan apa itu? Apa namanya? Ini apa cikgu? Pasar Indonesia kan? Yang ada perangan. Ya, peningkatan permintaan. Permintaan. Yang menjadi kerjaan. Satu minit lebih lagi. Jadi tiga balik kamu sedikit untuk kamu dengan bulan ini. Baik. Kau buangnya? Cikgu sudah. Oke, masal sudah semua. Jadi boleh lekatkan bagian kamu di sini. Ibu bagi sebentar. Ya. Nanti. Ada Ya, ya. itu yang cantik. Dan cikgu. Oke, boleh lekatkan di sini. Sudah cikgu, dia aku mau biru. Jadi kumpulan satu ini pergi ke kumpulan dua, komen apa yang Oke. kurang boleh tambah isi. Jadi kumpulan dua ini pergi ke kumpulan Itu bisa. Bagus. Aduh. Pak cikgu. Jadi boleh tambah isi, boleh tambah isi punya budaya. Cikgu bagi masa 2 minit lah, 1 minit lebih lah. Aboy. Aboy. Tidak juga bahagia antara positif, tidak ada tulisan buruk. Positif dan negatif. Tidak dinyatakan. Apa isi? Ini pun betul. Jadi kanjak semua. Dah. Jadi kita kasih ke sesi pembentangan.
Jadi boleh balik ke pada kumpulan masing-masing. Balik duduk. Duduk. Oh duduk. Jadi kumpulan satu berhenti ada petang. Kumpulan satu berhenti ada petang. Oke, cikgu pilih. Hah? Pilih. Jadi kena kumpulan Cikgu tidak di sana. keempat. Oke, next done. Satu orang ke semua cikgu. Semua. Nah. Oke. Oke, siapa? Des. orang geografi. Nah, kemudian kami akan tentang kesan migrasi antarabangsa terhadap sosial di sebuah negara. Yang pertama adalah masalah sosial. Masalah sosial ini termasuklah makan, merangkut, hanya karena desakan hidup dan kekurangan keuangan. Yang kedua adalah peluang pekerjaan, dapatkan pendapatan yang tinggi, meningkatkan taraf hidup keluarga, memenuhi keperluan dan kehendak. Oke. Oke, yang ketiga seperti yang nampak gambar ini adalah HIV. Yang tulis dia bermaksud penyakit. Jadi dia adalah kesan migrasi antar bangsa yang negatif. So bila terlalu banyak atau orang dari luar yang datang ke Malaysia yang membawa penyakit, contohnya HIV, TB ke. Jadi penyakit yang berjangkit ini akan berbahaya kepada orang yang ada di negara kita. Jadi dia boleh menyebabkan kematian. Sebab kalau kena HIV tidak ubat loh. Jadi kos perubatan meningkat sebab kena tanggung orang-orang yang sakit tuh. Seterusnya kos pembinaan hospital juga semakin meningkat. Jadi itu saja kesan yang saya boleh jelaskan. Oke. Jadi teman-teman kurang itu karena menerangkan kerja ataupun apa yang telah kamu pelajari tadi. Jadi kita akan pergi kepada misal. Jadi cikgu nak salah seorang pelajar lah merumuskan apa yang dia belajar pada hari ini. Cikgu pilih daripada kumpulan dua. Serina. Oke, Apa yang kamu belajar pada hari ini? Yang saya belajar hari ini adalah mengenai kesan-kesan migrasi sama ada dalam negara atau dalam negara yang terbagi berdua, iaitu ada kesan positif dan kesan negatif. Pertama dari segi sosial dan ekonomi. Jadi contohnya kita mana? Kalau dari segi ekonomi, mungkin ada dari peningkatan gaji. Kalau dari segi positif, kalau dari segi negatif mungkin pengeluaran ada wang negara ke negara lain. Kalau dari segi sosial, masalah sosial mungkin masalah keganasan, penyerompakan dan masalah penyakit. Ya, jadi itu kita samakan ini lah saya yang tidak disebut tadi. Jadi kesan positif juga masalah pembinaan teknologi. Pas itu peningkatan taraf hidup. Pas itu kalau dari segi kesan negatif tadi dia kekurangan tenaga kerja di negara asal. Jadi disebabkan merah tadi dah bagi pesan, disebabkan bagi dia. Oke, ada hadiah semua, ada. Disebabkan cikgu. Semua berdiri. Terima kasih cikgu. Terima kasih.